Salam sejahtera. Saya rasa gembira yang berjumpa dengan engkau. Hari ini tajuk khotbah hari ialah hidup dalam ketenangan. Hidup dalam ketenangan. Ini dari buku Filipi pasal 3. Sekarang kita ada banyak cabaran yang besar. Ada cabaran, ramai orang ada ketakutan. Di sebelah kiri ada COVID. Di sebelah kanan ada vaksin. Ada orang takut COVID, ada orang takut vaksin. Kalau you takut vaksin, tak mau vaksin, mesti mau bertemu dengan COVID. Kalau tak mau bertemu dengan COVID, dapatlah vaksin. Vaksin memang barangkali ada dia simptom-simptom lain. Tetapi ini adalah ketakutan untuk manusia. Ramai orang saya berjumpa, mereka pun tidak tahu mau vaksinasi ke atau tidak mau. Ada orang pun ada cabaran kebimbangan ekonomi dan pendapatan. Ada orang tidak ada kerja. Ada orang kerja sudah berhenti. Ada orang pun rasa ekonomi macam mana. Tidak tahu mau bankrupt kah, ekonomi sekarang semua perniagaan yang tutup, sudah lockdown. Kalau sudah lockdown, diam-diam duduk di rumah. Macam mana ada perniagaan? Pendapatan macam mana dapat? Kalau kerajaan hari-hari mau berikan sumbangan, beri sampai bila? Orang pun ada kerisauan. Kerisauan besar pun adalah politik. Sekarang politik kita pun, parlimen pun tidak ada. Politik pun tidak tahu macam mana. Sudah confused. Ada orang pun kerisauan tentang masa depan. Tidak tahu masa depan macam mana. Adalah Yesus akan datangkan ke, Antikristus datang ke, macam mana? Peperangan ke, atau seperti peperangan di luar, di negeri-negeri lain. Ada orang pun dia ada kesedihan. Banyak masalah di keluarga. Orang kata work from home, kerja di rumah, ya. Tetapi kalau rumah ada 4 anak, orang anak, semua pun mau di online, pelajaran online. Di keluarga itu mesti mau beli 4 laptop, atau 4 komputer, atau 4 iPad. Mana satu rumah adalah banyak iPad, ada banyak komputer. Ini masa-masa keluarga. Ada pun tidak boleh dapat jumpa orang yang kesayangan. Ada orang kerja di luar negeri, tidak boleh balik kampung. Bapa mak yang tua, ada sakit, macam mana? Sekarang tidak boleh lintas daerah, tidak boleh lintas negeri-negeri. Ini kesedihan pun. Ada orang ada kehilangan. Orang yang tersayang sudah meninggal dunia sebab ada COVID. Adalah sudah kehilangan kerja, perniagaan. Di beberapa bulan dahulu, ada kerajaan, ini dari Perdana Menteri, dia sudah umumkan dekat-dekat ada 80,000 buah SME, Small and Medium Enterprise, sudah tutup. Sekarang kita tahu memang 100,000. Ini semua ada cabaran. Ini jawapan di mana? Masalah besar.
Tetapi kita pun ada cita-cita sendiri, ada mimpian kita. Ramai orang pun ada mimpian dia kerjaya jadi doktor, jurutera, guru, pemborong, peniaga dan lain-lain. Banyak cita-cita, ada pencapaian, ada harapan kita pencapaian ialah Tan Sri kah, Dato kah, YB kah, sarjana kah, jutawan kah. Banyak jenis-jenis type, jenis-jenis pencapaian pun ada. Cinta, ada orang ada cinta harap saya boleh dapat suami yang cerdik, kaya, penyanyi, rajin, idol untuk anak-anak. Ada orang pun dia harap dia boleh dapat isteri yang cantik, rajin, ibu penyanyi, berjimat, cermat, yang lain-lain banyak. Ada adalah dia pun harap anak dia boleh jadi sesiapa di dalam pelajaran anak-anak atau sendiri. Ada orang harap dia jadi doktor, ijazah, sarjana, diploma, banyaklah. Ini ada cita-cita, ini mimpian ramai orang. Engkau dengan saya, dengan ramai orang adalah cita-cita sendiri. Tetapi di antara cabaran cita-cita ini kita tahu macam mana boleh wujud. Semua ini cita-cita atau mimpian atau cabaran ialah perkara dunia. Ini bukan perkara kerajaan Tuhan. Langsung bukan perkara kerajaan Tuhan. Di dalam dunia banyak jenis-jenis cabaran, masalah, kesedihan, kerisauan. Tetapi di kerajaan Tuhan hanya adalah aman damai. Ada glory kepada Tuhan. Di sana tidak akan menangis lagi. Di sana adalah kegembiraan. Tempat itu yang cantik, yang sempurna, itu adalah kerajaan Tuhan. Hari ini kita lihatkan Filipi, buku Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 11. Sudah dibaca, tetapi saya gunakan ayat-ayat ini yang fokus di atas beberapa ini perkataan-perkataan di dalam apa yang Paulus sudah beritahu kepada orang Filipi, gereja Filipi. Di ayat 1, di sini kata Paulus kata bersukacitalah dalam Tuhan. Ini adalah penyuruhan dari Paulus, bersukacitalah dalam Tuhan. Paulus pun kata, ayat 4 dia kata, dia pun disunatkan berbangsa Israel, suku Benyamin, Ibrani keturunan, dan kebenaran. Di sini digunakan di kaiosune di dalam bahasa Yunani ialah righteousness. Ini righteousness dan perbenaran. Ini Alkitab ABB kata perbenaran. Jadi hidup selaras, Paulus kata, dengan kehendak Allah, mentaati Taurat. Ini tertarik Paulus. Filipi 3 dia berkongsi. Ayat 7 sampai 8 dia sudah ubahkan ucapan dia. Tadi ucapan dia berikan apa yang dia sudah ada, ini bersombongan. Sekarang, tetapi dia sudah ubahkan tone dia, ini suara dia kata, sekarang untung bagiku, merupakan untung bagiku, sekarang ku kirakan rugi kerana Kristus. Ini Paulus. Sebab dia mengenal Kristus Yesus. Ku kira sampah sara belaka, supaya dia sudah dapat untung, yaitu Kristus.
Ayat 9 dia kata, ini kebenaran daripada Allah melalui iman. Ayat 10 sampai 11 dia kata, dia sudah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, dan turut merasa penderitaannya menjadi seperti dia dalam kematiannya, supaya pada akhir itu dia pun dapat mencapai kebangkitan. Apalah ini erti Paulus? Kita lihat pencapaian Paulus. Tadi kita sudah lihat Paulus, dia rasa dia sudah capai. Ini pencapaian dia. Disunatkan berumur 8 hari. Berbangsa Israel daripada suku Benyamin. Ini untuk orang Israel, untuk orang ini Israel, ini sangat dia boleh kata dia sangat sombong lah. Ini dia sudah dapat. Ini adalah taraf dia. Jadi tujuan dia sudah sampai. Semua orang Yahudi, mereka pun harap mereka boleh sampai taraf ini. Dia kata dia seorang Ibrani, keturunan orang Ibrani. Pada masa itu ada orang ramai Yahudi, dia keturunan bukan Ibrani, dia keturunan Yunani, dia berbahasa Yunani, tetapi dia kata dia berbahasa Ibrani. Dalam hal Taurat, seorang Farisi. Dalam segi kesungguhan telah menganiaya jamaah. Dia kata ini sangat sombong, dia kata. Dari segi perbenaran, hidup yang benar, adil dan hidup selaras dengan kehendak Allah. Ini untuk Kristian pun kata, oh kita mesti mau dapat lah. Ini satu taraf yang tinggi sekali. Dalam mentaati Taurat, dia ada cacat celah. Ini pencapaian Paulus. Tetapi kita lihat tujuan kehidupan Paulus yang terbalik, langsung terbalik. Dia kata, sekarang saya sudah dapat. Saya boleh kata saya sangat sombong. Saya sampai satu taraf yang ramai orang Yahudi pun mereka pun mau dapat. Tetapi saya merupakan untung hanya kira rugi kerana Kristus. Dia kira rugi berbanding keagungan mengenal Kristus Yesus. Dia kira sampah sara belaka supaya mendapat untung sebab Kristus. Dia untung Kristus. Bukan dengan benaran sendiri dan datang dari Taurat. Kebenaran daripada Allah melalui iman. Ini dia kata kebenaran saya dapat dari Allah. Dia hendak mengenal Kristus, kuasa kebangkitannya, merasai penderitaannya seperti dia dalam kematiannya bersama dengan Yesus. Dapat kuasa Yesus, kuasa kebangkitan dan penderitaan sampai mati. Dapat mencapai kebangkitan dalam kematian. Ini tujuan Paulus. Bagaimana Paulus, seorang sudah dapat yang tinggi, taraf yang tinggi, sekarang dia sudah ubah. Jadi kirakan semua ini ialah sampah sarap. Ini semua saya yang tidak mau lagi. Saya melupakan keuntungan ini. Tetapi saya rugi kepada Kristus. Kalau dilihat sini, dia tiap-tiap ayat dia kata, kerana Kristus. Dia rugi kerana mengenal Kristus. Dia kira sampah syarat supaya beruntung, mendapat untung Kristus. Bukan dengan perbenaran sendiri, tetapi perbenaran daripada Allah. Dia hendak mengenal Kristus, kuasa kebangkitan Kristus.
Ini semua tiap-tiap ayat dia kata, sebab saya sudah kenal Kristus. Sudah kenal Kristus, sudah ubahkan tujuan kehidupan dia. Sekarang Paulus, macam mana? Mengapa Paulus membuat kesimpulan sedemikian? Mengapa dia buat begitu? Dia untung kira rugi kerana Kristus. Kita ulangkan, kira rugi berbanding keagungan mengenal Kristus Yesus. Kira sampah sara sebab mendapat untung Kristus. Kebenaran daripada Allah, dia hendak mengenal Kristus. Semua Kristus. Macam mana dia seorang boleh mengubahkan jadi ini? Paulus kata, ini kita lihat satu perkongsian dari Yesus Kristus. Ibarat atau perumpamaan. Ini dari Yesus Kristus. Perumpamaan ini, Matius 13, dia kata, ini tentang harta tersembunyi dan mutiara. Ayat 13, ayat 44, dia kata, kerajaan syurga ibarat harta yang tersembunyi di dalam sebidang tanah. Seseorang telah menjumpai lalu menyembunyikannya semula. Setelah itu, dengan penuh sukacita dia menjual segala yang memilikinya lalu memberi tanah itu. Kedua, ayat 45. Kerajaan syurga juga umpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang paling tinggi nilainya. Apabila dia menjumpai mutiara yang paling bernilai, dia pun menjual semua yang dimilikinya lalu membeli mutiara itu. Paulus sudah belajar ini rahsia dari syurga. Rahsia ini ialah di dalam perumpamaan yang Yesus sudah berkongsi. Di sini dia kata, bila dia suruh jumpa sebidang tanah atau mencari mutiara yang paling tinggi nilainya, orang itu mau jualkan semua yang membelikan tanah itu atau membelikan mutiara itu. Ini ialah kerajaan syurga. Paulus sudah belajar, sudah dapat. Dia sudah dapat banyak, tetapi dia kata, bila saya sudah dapat Kristus, Yesus, bila sudah saya mengenal Kristus, kenakan kuasa Kristus, kebenaran Kristus, saya sudah tahu. Saya boleh jualkan semua yang membeli tanah, membeli mutiara itu. Sekarang dia kata, saya akan membelikan Yesus Kristus. Hari ini yang penting sekali. Dia jualkan segalanya. Hari ini, tadi kita sudah takut, risau, atau cita-cita, mimpian kita, semua tentang perkara-perkara di dunia. Tolonglah sendiri, fahamkan perkara-perkara kerajaan syurga, kerajaan Tuhan. Kalau kita beritahu, bila sudah kembali kepada Alkitab, baca, doa, dan menyembah Tuhan bersungguh-sungguh, bila kita sampai taraf Paulus, hidup kita dalam ketenangan. Ialah yang sudah kenal Yesus, yang kenal kuasa dia, yang kenal kebenarannya. Bila kenal dia, kita boleh buangkan semua. Itu semua seperti lagu itu kata, semua sekeliling boleh padam, gelap. Tetapi Yesus, hanya Yesus Kristus boleh yang sinar, jadi berita yang besar. Ini kita harap doa banyak. Hari ini kita sekarang
mesti mau belajar dari Paulus. Di dalam sini, kehidupan dalam ketenangan ialah dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus Yesus. Pemikiran ialah simplicity, ialah kesederhanaan, kerendahan hati. Yang lain lebih penting atau utama, berkorban, ketaatan, kepentingan Allah pada Kristus. Ini ialah hidup dalam ketenangan. Simplicity, kita mesti mau tahu kan, cukup ialah cukup. Tak payah lebih. Tak payah sophisticated, komplikat kasih. Kita sampai mesti mau rendahkan hati, mesti mau berkorban, taati Tuhan, kepentingan perkara Allah. Marilah kita doa. Bapa di surga, puji nama Engkau. Hari ini kami serahkan sendiri. Kita mesti mau belajar dari Yesus Kristus dan Paulus. Paulus sudah dapat banyak seperti Yesus Kristus. Dia sudah ada seluruh dunia. Tetapi dia tinggalkan, dia rendahkan diri dia. Seperti Paulus. Paulus kata dia kira semua untung, sekarang dia rugi untuk Yesus Kristus. Tolonglah kami masuk dalam hidup dalam ketenangan, di dalam simplicity, kerendahan hati, dan berkorban taati Tuhan. Tolonglah kepentingan Yesus Kristus memberi glory kepada Dia. Tolonglah kita semua dalam nama Yesus. Amin.